Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana kita masih lagi diberi oleh Allah. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama menambahkan lagi bekalan dalam hidup kita ini, supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang menambahkan dan menambahkan kekuatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, para penonton sekalian, kita kena buang beberapa perkara-perkara yang buruk yang biasa bersarang dalam hati kita. Bila kita buang, maka lepas pada itu kita kena masukkan dalam jiwa kita ni beberapa perkara yang mesti tertancap kukuh dalam setiap jiwa-jiwa di kalangan kita. Jangan kita buang saja hasad, misal contohnya, ataupun dendam, ataupun ujub. Ni penyakit-penyakit yang biasa kita buang dalam tubuh badan kita. Tapi kita kena faham ada benda yang kita kena masuk dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita ni, jangan kita nampak yang kena buang je, tapi kita kena nampak juga yang kena masuk. Yang kena masuk tu apa dia? Yang kena kekal pada diri kita. Kita belajar sebelum daripada ni, kita perlu ikhlas dalam hidup kita ni. Yang pertama, perlu ada pada diri kita tauhid kepada Allah. Ini yang kita diajar supaya kitanya masukkan dalam jiwa kita ketauhidan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perkara yang pertama yang mesti ditanam dalam setiap jiwa kita. Yang pertama, kena ada pada diri kita keyakinan kepada Allah. Jangan hidup kita ni dalam keadaan teragak-agak kepada Islam, teragak-agak kepada perintah Allah. Jangan. Tetapi hidup kita ni, kita kena letak bahawa keyakinan, biar teguh walaupun diuji dengan ujian berbagai-bagai pun pada diri kita. Dalam keadaan demikian, kita ni ketauhidan kita ni kukuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena masukkan keikhlasan dalam jiwa kita ni. Islam diajar supaya kita biar jadi ikhlas. Setiap benda yang kita buat, setiap benda yang kita lakukan, setiap perkara yang kita kerjakan, biar jadi ikhlas. Ikhlas ni keutamaan dalam kehidupan kita. Dua. Yang ketiga, biarlah kita ni berlaku benar di hadapan Allah. Dipanggil as-sidqi. As-sidqi ni maknanya kita membenarkan dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita dalam hidup kita ni, kepada kitanya mentaati perintah Allah. Lawan pada as-sidqi ni, kalau mudahnya orang panggil munafik. Ramai orang kita ni, dia mudah jadi munafik. Kenapa dia munafik? Kerana dianya tidak as-sidqi. Hidup kita ni biar jadi hidup orang yang benar-benar dalam keadaan mengikut yang disuruh dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga. Yang keempat, biar kita jadi orang yang zuhud. Zuhud maksudnya, dalam hidup kita ni bukannya pakai baju compang-camping, tidak. Zuhud ni maksudnya kita ni tak rasa tamak terhadap dunia, dan kita rasa tamak terhadap akhirat. Itu dipanggil zuhud. Orang yang zuhud ni orang yang hidup dia sentiasa nak kepada akhirat pada diri dia. Dia nampak dalam hidup dia akhirat itu khairun wa abqa, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu jauh lebih baik dan juga lebih kekal dalam hidup di kalangan kita ni. Ini dipanggil orang yang zuhud pada diri seseorang. Kemudian apa lagi yang perlu ada pada kita ni? Kita kena masuk dalam jiwa kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ni kena jadi besar pada diri seseorang ni, sentiasa hidup dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan yang ketujuhnya, kita kena masuk takut dan juga harap. Raja dan al-khauf war raja. Al-khauf war raja ni kena tanam dalam setiap jiwa di kalangan kitanya, insya-Allah. Yang tajuk ni lah yang masih lagi kita bicarakan. Macam mana kita nak suruh melekat perasaan takut dan juga harap dalam jiwa, dalam diri kita. Takut dihumban ke dalam neraka Allah.
harap dimasuk dalam syurga Allah. Senang bahasa yang kita nak gunakan demikian. Setiap di kalangan kita ni, kita kena latih pada diri kita ni, macam mana nak suruh timbul pada diri kita ni perasaan al-khauf wal-raja. Kerana takut ni lah kita tak makan rasuah. Kerana takut ni lah kita tak berani buat benda yang dilarang oleh Allah. Takut ni mesti ditanam dalam setiap jiwa di kalangan kita. Mari kita kaji apa kaitan dalam hidup kita ni dengan masalah menyucikan jiwa dan hati. Takut dan harap ni apa kaitan dengan masalah menyucikan hati kita ini? Di sinilah pokok pembahasan kita. Tuan kitab kitanya dalam muka surat 896. Cerita seseorang hamba bila telah menabur benih keimanan. Kita ni bila kita dah ada dah keimanan pada Allah dan memberikan siraman dengan air yang berupa berbagai macam ketaatan pada diri kitanya, kita masukkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu hatinya dibersihkan daripada duri yang berupa akhlak yang hina. Tubuh badan kita ni, hati kita bersih daripada berbagai-bagai perangai yang buruk pada diri kitanya. Dah masuk iman kan, dalam tubuh badan kita rendah lagi buruk. Kemudian menantikan keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetapkan amalan-amalan yang baik tadi sampai tiba ajal kematian kita. Kita ni bila dah masuk iman, buang dah benda yang kotor ni dalam jiwa kitanya. Jangan kita biarkan perkara yang kotor tu tetap bersarang. Sampai bila kita kena sentiasa buang benda yang kotor ni sampai kita mati. Manakala yang baik itu biar kekal dalam jiwa kita ni. Juga bagusnya saat penghabisan atau husnul khatimah yang menetapkan datangnya pengampunan daripadanya. Cara demikian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara menantikan yang sedemikian itu adalah raja yang sebenar-benarnya. Yang dalam keadaan yang kita ni menanti saat kita mati inilah, dalam keadaan itulah dia panggil raja. Raja ni maknanya kita harap supaya tak ada benda yang kotor. Sentiasa ada dalam keadaan jiwa kita benda yang bersih. Iman kita biar menetap dalam jiwa kita. Sementara nak sampai pada mati kita ni, dalam hidup kita ni, itulah dipanggil rojak. Rojak kita ni harap ya Allah janganlah aku ni dalam keadaan terkotor walaupun sikit jiwa aku ni ya Allah. Ni. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Kita buat ni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rojak yang terpuji dalam jiwa yang menyebabkan adanya pendorong yang kuat untuk tetap mantap dengan ketentuan-ketentuan yang menumbuhkan keimanan pada kita. Sementara kita nak sampai pada kematian pada diri kita ni, mati kita sebut demikian. Dalam tempoh umur kita ni nak sampai pada mati ni, kita sentiasa tetapkan iman kita, kuatkan iman kita di tengah-tengah arus yang deras, di tengah-tengah ujian yang banyak. Tiba-tiba kita ni harap janganlah tercabut iman aku ni Allah, janganlah pada aku ni tergoyang ujian-ujian ini menyebabkan aku tak kenal Allah dalam hidup kita ni. Ini dia panggil, itulah yang dinamakan dengan raja, dia panggil. Macam kita ni lah sekarang ni, kita ni tengah-tengah kita belajar begini ni, kita harap supaya kita ni janganlah berpaling. Janganlah kita ni jadi malas untuk nak menambahkan ilmu. Janganlah pada diri kita ni jadi tak nak untuk mentaati perintah Allah. Jangan pada diri kita ni. Buatnya pada diri kita ni berpaling. Ada orang yang saat mana dekat dengan menghadap depan Allah, tiba-tiba berpaling. Kita tak nak demikian. Kita harap supaya kita kekal istiqamah kita ni sampai menghadap depan Allah dalam keadaan kita ni Islam, badan kita ni. Sebab kita ingat kan firman Allah Ta'ala pada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu benar-benar seorang muslim dalam hidup kamu, serta kekal dalam melaksanakan keimanan tadi untuk menyempurnakan hal-hal yang menyebabkan datang pengampunan Allah. Kita pun minta dengan Allah, mudah-mudahan bila kita boleh kekal dalam keadaan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, sampai bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah telah ampunkan dosa-dosa kita sehingga ia meninggalkan alam fana ini. Sehingga kita meninggal alam fana ini, kita dah menghadap depan Allah
dalam keadaan jiwa yang bersih. Sebaliknya, manakala seorang itu putus daripada menabur benih keimanan, kalau ada orang yang hidup dia ni terputus daripada nak tambah iman dalam jiwa dia, dan tidak memperhatikan juga tidak menjaganya dengan memberi siraman jiwanya dan menggunakan air yang berupa ketaatan, kemudian apa yang dilakukan itu adalah berlawanan dengan ajaran agama. Ada orang yang kadang-kadang dia nak supaya kekal agama pada badan dia, tapi dia buat benda yang perbuatan yang berlawanan dengan agama dia. Seperti membiarkan hatinya terisi penuh dengan akhlak yang hina dan rendah. Tapi dia biarkan dalam jiwa dia ni masuk. Dia berkawan dengan orang-orang yang buruk perangai, bercakap benda yang buruk, tulisan-tulisan yang buruk, kata-kata dia yang tak baik, dan terperosok terus menerus untuk mengejar kelazatan duniawi dalam hidup dia, serta tidak berhenti-henti mencari kesyahwatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian menantikan datangnya pengampunan. Maka cara menantikan yang semacam ini dinamakan dengan humqun, dipanggil orang yang bodoh, iaitu kurang ataupun tidak berakal sihat. Dia nak kepada kebaikan, tapi dia tak berbuat dengan perbuatan kebaikan. Dia panggil demikian. Ia menyebabkan orang macam ni mengharap satu benda yang tak terjadi dalam hidup dia, dan pula gurur ataupun dianya dalam keadaan terpedaya atau tertipu pada perasaannya sendiri. Dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahmaqu man taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang paling bodoh ni al-ahmaq man taba'a hawa, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Dia layan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allahil jannah, tapi dia berharap kepada Allah agar dia diberi peluang untuk masuk dalam syurga. Bodohlah orang yang jadi demikian. Orang ni orang yang bodoh. Rasulullah sebut al-ahmaq. Rasulullah gambarkan demikian. Bodohlah kamu. Dalam hidup kamu buat perbuatan yang berlawanan dengan yang kamu nak. Orang kita kan, kalau kita tanya pada dia, kamu nak syurga tak? Nak. Dia jawab. Semua jawab nak. Tak ada lagi orang kata, kalau orang kata sebut syurga, dia kata tak nak, aku tak nak masuk syurga. Tak ada. Sakat ni semua orang kalau sebut tentang syurga, mereka akan jawab nak, semua nak. Tapi perangai tak perangai macam ahli syurga. Itu dipanggil orang yang bodoh. Al-ahmaq. Ahmaq ni maknanya orang yang dia bercita-cita nak kepada kebaikan, tetapi perbuatan dia tidak menunjukkan kebaikan pada diri dia. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kemudian sesudah mereka orang-orang yang baik-baik itu, dia digantikan oleh satu angkatan yang mensia-siakan salat. Fakhalafa min ba'dihim, lepas pada orang-orang yang soleh-soleh ini dah tak ada dah, kemudian digantikan dengan orang yang khalfun, digantikan di belakang mereka tu adaa'us salah, yang jenis mencuaikan sembahyang, wattaba'us syahawah, yang mengikut hawa nafsu dalam hidup dia, fasawfa yalqawna ghayya, maka orang yang demikian maka dalam keadaan demikian mereka nanti akan menemui kebinasaan di kalangan mereka tersebut. Yang menggantikan ini, yang menggantikan di kalangan orang soleh, orang yang baik, tapi mereka nya jenis macam mana? Khalfun adaa'us salah, hidup mereka adaa'us salah, bukan mereka yang disebut dengan tinggal semayang. Adaa'u ni maknanya mensia-siakan peluang ada, tapi jenis tak ambil peluang. Yang jadi demikian, semayang tapi dekat-dekat dengan habis waktu baru nak solat. Orang yang semayang tapi dianya merayau je dalam hati dia dan perasaan dia. Semayang yang jenis dia tak ambil kesempatan yang dia sedang buat tu. Kemudian dalam keadaan yang kedua, wattaba'us syahawah, dia pula mengikut hawa nafsu, melayan hawa nafsu dalam hidup dia. Wattaba'us syahawah, dia ikut hawa nafsu dia. Orang yang macam ni fasawfa yalqawna ghayya, orang yang macam ni dia akan berjumpa dengan kebinasaan dalam kehidupan dia, rugi pada diri dia.
Ada lagi firman Allah Ta'ala yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ أَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا سَيُغْفَرُ لَنَا. Dia sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. Kemudian sesudah mereka, yakni orang yang baik-baik itu, datang pula yang menggantikan. Yang mengganti sebut yang baru ni, yang buruk amalannya. Mereka mewarisi Alkitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Mereka jaga yang mereka ni mewarisi kitab-kitab. Tapi ya'khuduna arada hadzal adna. Semua mengambil harta benda untuk kehidupan dunia yang sementara ini. Dan tentu saja dengan cara yang tidak dihalalkan oleh agama. Kemudian wa yaquluna sayughfaru lana. Lalu mulut-mulut mereka sentiasa berkata, di akhirat nanti kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni jenis orang yang hidup ikut hawa nafsu dalam hidup mereka tersebut. Allah sangat mencela kepada pemilik suatu kebun, iaitu di waktu mana masuki untuk memeriksa keadaan tamannya. Firman Allah Ta'ala, وَدَخَلَ الْجَنَّةُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا munqalibah. Disebut demikian. Dalam surah Al-Kahfi itu, pemilik kebun itu masuki taman yang ada dalam kebun-kebunnya, sedangkan dia menzalimi dirinya sendiri. Dia buat khianat pada diri sendiri. Wa dakhala jannatu wa huwa zalimun li nafsihi. Ketika mana mereka masuki dalam kebun-kebun dia tersebut, sedangkan dia melakukan khianat pada diri, melakukan macam-macam perbuatan maksiat. Kemudian qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Lalu dia berkata, aku tidak menyangka, maksudnya tak percaya bahawa kebun ini akan rosak, binasa untuk selama-lamanya. Wa ma azunnu as-sa'ah qa'imah. Dan aku juga tidak menyangka bahawa saat itu, yakni saat rosaknya binasa kebun ataupun saat datangnya hari kiamat akan datang, jikalau sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada apa yang ada pada sekarang ini. Ini dalam surah Al-Kahfi. Allah tegur orang yang jenis demikian. Dengan meneliti huraian yang kita cerita tadi, maka kita semua memiliki pengertian bahawasanya hamba Allah Ta'ala yang giat dalam melaksanakan segala macam ketaatan kepadanya serta menjauhi segala macam kemaksiatan dalam hidup dia, maka sudah semestinya apabila ia berhak menantikan keutamaannya serta kemarahannya yang berupa kenikmatan yang sempurna sesempurna-sempurna. Kenikmatan yang paling sempurna itu tiada lain kecuali diizinkan masuk syurganya, untuk masuki syurga Allah. Adapun kemaksiatan, apabila pelakunya sudah bertaubat dan menyusuli serta merubah apa-apa yang telah lampau, juga tidak mengulanginya lagi perihal penyelewengan dan sembrononya, maka orang itu pun masih dapat mengharapkan agar diterima taubatnya. Dan kalau sudah pasti akan dapat diterima, maka dengan sendiri boleh berharap akan meraih keredaan serta pengampunan Allah Ta'ala kepada diri dia. Tetapi sebelum ia bertaubat, manakala ia memang berhati baik dan membenci untuk mengulangi perbuatan maksiatnya dan merasa sedih hatinya melihat atau mendengar kelakuan kemaksiatannya, maka merasakan senang apabila hal-hal yang berupa kebaikan yang dapat melakukan sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain, kemudian pada suatu ketika ia mencela dirinya sebab banyak keburukan, kejahatan dan kekejian yang dilakukan, dan selanjutnya ia ingin sekali hendak bertaubat, ia rindu dan hendak melakukannya, maka sudah nyata bahawa orang yang semacam itu mengharapkan agar diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan taubatnya itu. Tuan-tuan faham ke tak faham tu, buat faham lah, senang cerita. Senang cerita nak sebutnya, begini nak sebut. Bila kita ditahu kita ni akan mati, akan masuk dalam kubur, kena ada pada diri kita ni perasaan bersungguh-sungguh untuk nak mengubah diri kita. Mengubah diri kita ni menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik,
supaya bila sampai kepada ending kita ni, ending kehidupan kita ni, kita dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan di kalangan kita, kita dah tahu dah mati di kalangan kita, tapi kita membiarkan kemaksiatan dalam hidup kita. Ada orang yang tahu dia ni akan menghadap depan Allah, tiba-tiba dia tahu dia biar dengan perangai yang buruk. Dia biar, dia harap supaya bila dia mati nanti Allah ampun dosa dia. Itu satu kesilapan dalam kehidupan. Mengapa demikian? Ya, memang begitulah yang perlu dilakukan sebagai perintisnya. Bukankah ia sudah membenci kemaksiatan dan menginginkan betul dan bertaubat pada Allah? Nah, inilah yang merupakan pendorong utama yang menyebabkan ia meneruskan kehendaknya, iaitu bertaubat tadi. Bila kita dah tahu dah kita ni akan mati, maka hidup kita ni kita akan sentiasa berusaha untuk bertaubat dan bertaubat. Berusaha untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara. Inilah yang merupakan pendorong utama yang menyebabkan ia meneruskan kehendaknya, iaitu bertaubat tadi. Masih amat beruntung dan berbahagialah orang yang demikian itu. Selanjutnya perlu kita maklumi bahawasanya rajak itu hanyalah terjadi manakala sebabnya sesudah kukuh kuat. Jadi apabila belum kuat, maka jalannya ialah menempuh apa yang diterangkan yang di awal tadi. Dalam masalah ini Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman pada Allah dan juga orang-orang yang sentiasa berhijrah, wajahadu, dan juga sentiasa berjuang di jalan Allah. Tiga ni Allah Subhanahu Taala sebut. Yang pertama beriman pada Allah, yang kedua hajaru, orang yang berhijrah, bersungguh-sungguh untuk mengubah diri dia, wajahadu, dan juga berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang inilah merupakan orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Cara Allah Subhanahu Taala sebut demikian. Ayat yang kita sebut itu mengandungi pengertian bahawa orang yang memiliki sifat-sifat di atas itu, yang jumlahnya ada tiga sifat. Tiga sifat yang ada. Yakni yang pertama beriman, yang kedua berhijrah, dan juga yang ketiga berjihad, berjuang di jalan Allah. Itulah yang berhak mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah yang selayaknya untuk dapat rahmat Allah dalam hidup ini. Maka makna beriman sudah jelas. Makna beriman tu jelas daripada kita, iaitu mempercayai kebenaran seluruh masalah yang terkandung dalam arkanul iman, dalam rukun-rukun iman. Dalam masalah beriman kita jelas dah. Apa dia maksud beriman? Berhijrah artinya berpindah. Yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ialah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi kini sudah berlalu dah masa tersebut. Maka sebahagian alim ulama memberi makna meninggalkan larangan Allah. Yang ni maksudnya hijrah ni apa dia? Meninggalkan larangan Allah dalam hidup kita. Sedangkan berjuang ataupun jihad fisabilillah ialah berperang untuk menegakkan agama Allah, melawan kaum kafirin di medan perang ataupun di medan apa saja pun, lawan orang kafir. Jangan kita mengikut orang kafir, jangan dalam hidup ini. Kecuali orang kafir kena mengikut orang Islam, bukan orang Islam ikut orang kafir. Dipanggil ni pelik orang kita, orang Islam ikut orang kafir. Tetapi dapat saja diertikan bekerja keras untuk kepentingan agama Allah. Maksudnya kita ni menggunakan seluruh tenaga, masa kita, kehidupan kita untuk agama Allah dalam hidup orang yang beriman pada Allah, atau membangun sesuatu untuk kepentingan umum, khususnya yang diperuntukkan kaum muslimin. Begitulah penafsiran daripada sebahagian para ahli agama Islam, dan itu pun boleh juga dibenarkan. Adapun maksud berhak mengharap rahmat Allah Ta'ala itu bukanlah untuk dikhususkan mengenai adanya harapan atau bolehnya berharap. Itu hanya untuk orang-orang yang memiliki tiga perkara di atas saja, tidak. Sebab selain mereka itu juga kadang-kadang boleh mengharapkan rahmat Allah juga. Janganlah pula kita mengikat, kita kata tiga kelompok tu sajalah ustaz.
yang boleh dapat rahmat Allah. Tak, ada juga kelompok yang lain yang boleh juga dapat rahmat Allah. Jadi ayat tersebut menyatakan bahawasanya mereka yang sudah melaksanakan 3 macam perkara tadi berhak mengharapkan rahmat dan insya-Allah akan terkabul harapannya. Cuma 3 kelompok ni, orang beriman, berhijrah dan juga orang yang berjuang di jalan Allah ni lah yang orang yang paling dapat peluang untuk dapat rahmat Allah dalam hidup mereka. Sebab telah memenuhi syarat-syarat tadi. Sedangkan yang selain daripada mereka belum dapat dipastikan terkabul, yakni masih diragu-ragukan cara untuk dapat yang disebut dengan rahmat Allah tadi. Adapun manusia yang sudah terlampau dalam masuk dalam amalan-amalan yang dibenci ataupun tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan sama sekali tidak mencela dirinya. Ada orang yang dia terlibat dengan perangai-perangai yang buruk, dengan akhlak yang buruk, tapi dia sendiri tak memarahi diri dia. Orang yang macam ni ataupun menyesali dirinya di saat mana mengerjakan kemaksiatan, bahkan tidak mempunyai keinginan sedikit pun untuk bertaubat. Bahkan ada di kalangan orang yang buat maksiat tapi dia biarkan diri dia. Nak aku taubat, dia kata. Kenapa tak nak taubat? Lambat lagi nak mati, dia sebut. Lambat lagi dia nak menghadap depan Allah, konon-konon, dan kembali daripada jalan yang keliru. Kemudian diganti dengan melakukan kebajikan dan ketaatan. Tapi dia dalam keadaan keinginan sedikit pun taubat dan kembali daripada jalan yang keliru. Kemudian digantikan dengan melakukan kebajikan dan ketaatan. Tapi ada orang yang dia tak taubat tapi dia buat benda-benda yang baik. Maka jikalau orang itu mengharapkan rahmat Allah, pasti tertolak. Sebab tidak mungkin pengampunannya akan diberikan kepada orang yang semacam itu. Allah nescaya yang dia minta, dia harap keampunan daripada Allah mesti tertolak. Rahmat Allah tu tertolak pada diri dia. Kenapa? Sebab tidak mungkin pengampunannya akan diberi kepada orang yang semacam itu. Harapan sedemikian itu adalah hamqun, orang yang bodoh, sebagaimana orang yang telah menabur benih di tanah yang gersang dan ketetapan hati tidak merasa ketetapan hati tidak akan merawat tanamannya dengan penyiraman. Macam orang tabur di tanah kering kontang, kemudian dia biarkan begitu saja, ataupun membersihkan tanaman lain yang tidak berguna yang tumbuh di situ, sedangkan tanaman yang lain bahkan dapat merupakan benalu ataupun tanamannya sendiri. Manakala kamu telah mengetahui benar-benar apakah hakikat rajak yang kita bincangkan ini, maka kini sudah saatnya kamu wajib untuk mengetahui dan menyedari apa yang dimaksudkan dengan keterangan mengenai hal-hal yang terkandung dalam makna maqam ataupun kedudukan erti khauf pula, ataupun takut sebagaimana yang ditetapi kemantapannya dalam melakukan hal itu dalam kalangan yang sudah menduduki makam tersebut. Macam tak faham dah. Sahabat-sahabat ni kita berhenti setakat ni je lah. Mudah-mudahan kita berhenti, kita dah belajar tentang mengenai yang disebut dengan al-khawf, ar-raja'. Kemudian sekarang baru kita nak cerita hakikat ar-raja' pula. Rajak-rajak ni macam mana dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Panjang lagi lah. Saya nampak macam masing-masing dalam keadaan kebingungan ini. Takut tu kitanya al-khawf pada Allah macam mana pula, insya-Allah terbincangkan datang nantilah. Manakala yang ni kita berhenti setakat mengenai yang namakan dengan yang disebut dengan rajak yang kita letakkan sebelum daripada ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.